ما هي البدعة وما حدودها وما تطبيقاتها وهل كل البدع مرفوض مردود أم منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود وما المعيار في الرد أو القبول. Dan apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah, ta'rifnya, bagaimana untuk mengaplikasikannya, dan apakah bentuk yang diterima atau yang ditolak pada makna bid'ah tersebut dan pengaplikasiannya. فالبدعة في اللغة يقصد بها كل ما أحدث واخترع على غير مثال سابق. Bid'ah pada segi lughah bahasa adalah dengan maksud sesuatu yang baharu yang dilaksanakan tanpa ada misalnya sebelumnya. ومن ذلك قوله تعالى بديع السماوات والأرض يعني الذي أنشأها وأوجدها من غير مثال سابق. Dan antaranya yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran bagi memahami makna al-bid'ah tadi dengan maksud lughah badi'us samawati wal ard, yaitu dengan makna Allah menjadikan langit dan bumi ini tanpa ada misal sebelumnya. والبدعة في اصطلاح الشريعة تحديد معناها بني على النصوص المختلفة التي جاءت تتناول هذا الأمر. Dan bid'ah pada segi istilah yang disebut oleh para ulama itu terbina daripada mengumpulkan nas-nas syarak yang membicarakan tentang perkara tersebut. وأنا لن أبدأ بالكلام في هذا المقطع المتعلق بتحديد معنى البدعة في الاصطلاح الشرعي ابتداء. Dan saya tidak akan membicarakan makna bid'ah itu pada sudut istilah syarak pada permulaan perbahasan ini. بل سنمر معا على بعض النصوص الشرعية التي هي أمهات النصوص الضابطة لهذا الباب وبعد أن نمر بها سنستخلص منها معنى البدعة في الشرع. Tapi kita akan lalui terdahulu nas-nas syarak yang membawa kepada kefahaman tersebut, dan kemudian barulah kita akan rangkumkan dan kita akan memberikan kesimpulan terhadap makna bid'ah itu. Ummul bab wa ra'suh wal hadithul muqaddam wal mubarraz fihi qawluhu alaihi salatu wassalam kullu bid'atin dalalah. Dan ummul bab atau pintu utama kepada kefahaman untuk memahami masalah ini dan hadis yang paling masyhur dan tersebar dalam kalangan umat adalah hadis kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu setiap kullu bid'atin dalalah tanpa terjemah. هذا الحديث الشريف يعبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأداة يعبر فيه بصيغة من صيغ العموم هي عند العرب أقوى صيغة تدل على العموم وهي قوله وهي صيغة كل. Dan baginda Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini dengan sighah ataupun dengan sighah yang disebutkan tadi dalam bentuk yang paling umum yang terkuat digunakan oleh bangsa Arab, yaitu kalimah kul. فالصيغ العربية الدالة على العموم متعددة كثيرة أقواها في إفادة العموم هو كل. Sighah umum ataupun penggunaan kalimah untuk menunjukkan kepada keumuman sesuatu di dalam bahasa Arab banyak, dan yang terkuat adalah kalimah kul. فظاهر الحديث أن كل مخترع كل محدث يعتبر من الضلالات التي ترفضه الشريعة. Dan zahir hadis kalau kita melihat, maka seakan-akan difahami daripada situ seluruh perkara baharu itu dikira sebagai sesat. فهل هذا العموم مراد أو مقصود؟ هل هذا الظاهر الشريعة تريد منه أن يبقى على ظاهره؟ Dan adakah keumuman itu yang dimaksudkan, dan adakah syarak menginginkan bahawa umum tadi yang dimaksudkan adalah pada keseluruhan perkara?
القاعدة المقررة في علم أصول الفقه أن الحكم لا يؤخذ من دليل واحد بمفرده بل يؤخذ من مجموع الأدلة. Bahkan di dalam hukum, dalam kaidah syarak menyebutkan bahawa hukum itu tidak diambil hanya dengan satu sahaja dalilnya, tetapi dengan gabungan dan juga kumpulan dalil-dalil yang lain. فإذا نظرنا في باقي الأدلة وجدنا أن هناك حديثا آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. Dan kalau kita melihat pada hadis yang lain, baginda Nabi menyebut juga perkataan sesiapa yang menunjukkan sunnah yang baik, maka baginya pahala dengan apa yang dia lakukan dan dengan apa yang diikuti oleh orang lain dengan apa yang ditunjukkannya. فإذا كان الحديث رغب في سن السنن الحسنة فعلينا أن نعرف ما هي تلك السنن الحسنة. Dan kalau hadis tersebut menyuruh ataupun menggesa kita untuk melaksanakan sunnah yang baik, maka perlu bagi kita mengetahui apakah sunnah yang baik tersebut. فالسنة الحسنة لابد أن تكون هي تلك التي توافق أصول الشرع وتوافق قواعده. Dan sunnah yang baik itu sudah tentulah sesuatu yang muwafaqah, yang berbetulan dengan apa yang ditunjukkan oleh syarak dan apa yang muwafaqah dengan kaidah syarak. الحديث الآخر الذي نريد أن نذكره في هذا السياق هو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Dan hadis yang satu lagi pula yang perlu untuk kita beri perhatian adalah perkataan Nabi yang baginda Nabi mengatakan, sesiapa yang mereka-reka perkara baharu di dalam agama yang tidak ada asalnya di dalam agama, maka ianya akan ditolak. وهذا الحديث الشريف قال العلماء إنه يعبر عن قاعدة من أهم قواعد الدين. Dan hadis ini adalah merupakan, yang disebutkan oleh Nabi ini adalah sepenting-penting kaedah agama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهذا الحديث نفهم منه كما في لفظه أن من أحدث في الشريعة في أمرنا هذا، يعني في الشريعة ما ليس منها، يعني ما كان غريبا عنها فهو مردود عليه غير مقبول. Dan dalam hadis ini difahami oleh kita bahawa sesiapa yang melaksanakan atau mereka perkara baharu yang tidak ada sandarannya, tidak ada asalnya daripada agama, maka itu yang ditolak. ومفهوم الحديث يعني ما يتعلق بما سكت عنه في الحديث يفهم منه أن من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول. Dan yang difaham daripada hadis tersebut bahawa sesuatu yang tidak disebut daripada dalam agama, tak disebut dalam nas, tetapi dilaksanakan tidak bercanggah dengan apa yang disebutkan dalam nas syarak yang asal, maka ianya tidak ditolak. إذن لو أردنا أن نفهم الحديث الأول الذي هو كل بدعة ضلالة فلا يجوز لنا أن نفهمه وحده، بل لا بد علينا أن نفهمه بضميمة الحديثين الآخرين معه. Jadi hadis yang satu yang kita bacakan tadi tidak boleh hanya kita gunakan hadis tersebut sahaja dengan makna keseluruhan perkara baharu itu adalah bid'ah, tetapi perlu kita gabungkan dua hadis lagi yang telah kita bacakan tersebut untuk memahami makna hadis yang pertama. وعلى ذلك فقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الحديث الأول الذي هو كل بدعة ضلالة من العام المخصوص، العام الذي دخله الخصوص بدلالة الحديثين الآخرين. Maka hadis yang pertama tadi yang disebutkan dengan perkataan kul itu difahami oleh para ulama usul dengan makna am maksus, yakni hadis yang umum yang dikhususkan dengan perkara tertentu tadi dengan dua nas yang telah disebutkan tadi. فظاهر الحديث الأول أنه يشمل كل أنواع البدع، والحديثين الآخرين يدلان على أن هناك
صنفا من أصناف البدع ترضى عنه الشريعة وتقره وتستحسنه، فلا بد أن نخصص العموم الأول بدلالة الحديثين الآخرين. Jadi dengan hadis yang pertama yang disebutkan tersebut, itu seolah-olah difahami oleh seseorang bahawa ianya mengumumkan seluruh perkara yang baharu itu ditolak. Tetapi dua hadis yang lain itu yang dibacakan tadi, itu mengkhususkan kembali, bermaksud ada perkara di dalam agama yang tidak ditolak secara total, tetapi sebaliknya ianya diterima jika tidak bertentangan dengan nas syarak. وبعض العلماء قال ليس الحديث من قبيل العام المخصوص، بل هو من قبيل العام الذي أريد به الخصوص. Sebahagian lagi ulama mengatakan bahawa hadis kullu bid'atin dalalah itu bukanlah termasuk dalam bab. أنا أشرح أولا بقى الفرق بين الاثنين. أيوة صح، وبعدين تكمل أنا أكمل أولا بعدين kullu bid'atin dalalah, kata Maulana Syekh, sebahagian ulama mengatakan bahawa ianya bukan dengan makna am maksus, tetapi dengan makna am urida bihil khusus. Ada dua istilah yang perlu tuan-tuan faham dengan baik. Al-am al-makhsus يريد به المتكلم ابتداء استغراق كل الأفراد التي ينطبق عليها العموم. Am maksus dimaksudkan dengan am maksus. Penuntut ilmu kena catat ini. Am maksus ditentukan oleh pengucap tersebut dengan perkara disebutkan oleh beliau dengan makna umum pada permulaan ucapan beliau. ثم بعد ذلك يستثني من هؤلاء الأفراد من أراد ويخرجهم عن الحكم ويجعل لهم حكما آخر. Dan kemudian didatangkan dengan nas yang lain, mengkhususkan dan mengasingkan dan mengecualikan keumuman ucapan yang pertama tadi dengan nas yang selainnya. فإذا قلت مثلا أعطي كل واحد من الحضور كتابا، فأنا أريد بهذا القول أن كل واحد من هؤلاء الحضور يأخذ كتابا معه. Seperti contoh yang diberikan oleh Syekh, contoh seperti saya sebutkan, tolong setiap di kalangan kalian ni bawa kitab kepada saya. Maka yang dimaksudkan kemungkinan di situ adalah dengan maksud mana-mana ataupun setiap daripada pelajar perlu membawa kitab kepada Syekh. ثم أرى بعض الحضور ممن أردت أن أعطيهم الكتاب معه الكتاب، فأستثني وأقول إلا من كان معه نسخة منه فلا تعطيه. Oh tadi silap, Syekh nak bagi kitab, kata saya akan bagi kitab kepada setiap ni. Dan kemudian dia kata, Maulana Syekh kata, kemudian saya tengok ada seorang yang dah ada kitab tersebut, lalu Maulana mengatakan bahawa kalau begitu saya akan bagi, melainkan kepada yang ada kitab tersebut saja sudah ada di tangannya, maka dia dikecualikan daripada keumuman sebutan pertama yang beliau akan memberikan kitab tersebut. Amma al-'am alladhi urida bihi al-khusus فالمتكلم به لا يريد عمومه ابتداء، بل هو يريد بعض الأفراد وإن عبر بتعبير يفهم منه أنه أراد كل الأفراد. Manakala am urida bihil khusus itu dengan makna pengucap tersebut ketika mula mengucapkan tersebut lagi telah meletakkan dengan maksud yang tertentu dengan pengkhususan, dan cuma difahami oleh orang yang mendengar seakan-akan sebutan tadi disebut secara umum. ومثاله قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فهذه العقوبة لم تدمر في الواقع الكون كله، بل دمرت جزءا مخصوصا وهي الديار المتعلقة بالقوم المعاقبين. فالله سبحانه وتعالى حينما عبر عن ذلك وقال تدمر كل شيء بأمر ربها، هي لم تدمر كل شيء ثم استثنينا من هذه الأشياء التي دمرت أشياء معينة، بل هي لم تدمر ابتداء إلا أشياء مخصوصة، والتعبير خرج ابتداء يريد الدلالة على أنها لم تدمر إلا أشياء مخصوصة، وإن كان التعبير جاء بلفظ عام، فهذا من قبيل العام المراد به الخصوص.
Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam nas syarak disebutkan tudammiru kulla syai'in. Allah menghancurkan setiap, kalau diterjemahkan itu dengan setiap perkara. Adakah itu dimaksudkan? Tidak. Adakah semua perkara ataupun kampung yang melakukan kebaikan juga dihancurkan oleh Allah? Atau hanya Allah mengkhususkan kepada kampung yang melakukan atau tempat yang melakukan maksiat kepada Allah? Dan yang dikhususkan oleh Allah hanya kepada kampung atau tempat yang melakukan maksiat kepada Allah. Jadi bermaksud di sini perkataan kullu itu bukan dengan makna Allah menghancurkan seluruh tempat. Tetapi sebaliknya pada permulaan kalam Allah Ta'ala itu sendiri, Allah telah memberi maksud dengan makna yang tertentu, yakni Allah akan menghancurkan kampung yang tertentu. Walaupun kul disebut di situ, maka ini dengan maksud ditujukan kepada makna tertentu, maka ini termasuk dalam bab am urida bihil khusus. وعلى كل حال سواء كان هذا الحديث من قبيل العام المخصوص أو من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، فعلى جميع التقديرين هو لا يراد به ظاهره من استغراق كل أنواع المحدثات. Macam mana pun kata Maulana Syekh, kalaulah hadis tadi dimaksudkan dengan hadis tersebut am maksus atau am urida bihil khusus, dengan kedua-dua pandangan para ulama yang berbeza sekalipun, tetap kedua-duanya tidak mengatakan bahawa hadis tadi diumumkan kepada semua bid'ah itu dianggap sebagai dhalalah. إذا نظرنا إلى الألفاظ النبوية واستنبطنا منها ما يساعدنا في فهم حقيقة البدعة، فهيا بنا نرى السلوك النبوي بعد أن رأينا اللفظ النبوي، بعد أن سمعنا اللفظ النبوي. Jadi setelah mana kita telah melihat kalam-kalam Nabi SAW yang menunjukkan kepada makna tersebut, sekarang kita lihat pula bagaimana aplikasi Nabi sendiri dalam melaksanakan apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasul SAW.